Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami. Al-Kahfi ayat 10. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% puji-pujian hanya kena pada Allah. Kita sangat bersyukur kerana dengan limpahan kurnia dan rahmatnya, kita dipanjangkan lagi hayat dan diberi kesempatan. Kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang, ruang demi ruang untuk terus menyambung pengajian zaman akhir, iaitu kuliah tentang ilmu as-sa'ah, yakni salah satu daripada 4 fardu dalam hadis Jibril. Tibalah masanya malam ini kita sampai ke siri yang ke-55. Jika kita kenang kembali, pengajian zaman akhir kita ini atau pengajian ilmu as-sa'ah ini bermula lebih kurang 1 tahun yang lalu, lebih 1 tahun yang lalu. Mulanya sekadar perkongsian-perkongsian singkat, santai-santai sahaja, tak sampai pun 3 minit. Kemudian dia makin naik, permintaan makin ada. Sampailah menjadi lebih daripada 50 minit. Jadi tuan-tuan boleh tonton semula di YouTube pengajian zaman akhir ini daripada siri yang pertama sampai yang ke-54. 4 tungku ad-din ini ibarat susunan piramid. Tahu piramid? Bahagian bawahnya luas, bahagian tengahnya semakin mengecil, bahagian atasnya lagilah kecil. Inilah gambaran 4 tungku ad-din yang bersatu dalam hadis Jibril. 4 bersaudara berpisah tiada sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke akhir hayat dunia. Orang-orang yang berilmu, bersanad dan menyampaikan ilmu-ilmu tentang tungku al-iman dan tungku al-Islam itu banyak. Ramai, pengajian-pengajiannya banyak. Yang berilmu, bersanad dan menyampaikan ilmu-ilmu tentang tungku al-ihsan itu kurang. Dan yang berilmu, bersanad dan menyampaikan ilmu-ilmu tentang tungku as-sa'ah itu lagilah kurang. Setiap tungku ada ahli. InsyaAllah jika sempat, kali ini kita memang nak kongsikan sanad ilmu as-sa'ah ini dalam kuliah kali ini. Nanti di belakang nanti. Ilmu-ilmu dalam ilmu as-sa'ah ini dibuka tentunya kena mengikut as-sa'ah juga. Kena mengikut masanya juga, kesesuaiannya juga, ruangnya juga. Tak kenalah kalau dia itu ilmu as-sa'ah tetapi dia itu sendiri tak mengikut as-sa'ah. Begitu cerita. Hadirin dan para penonton yang dikasihi sekalian, akhir-akhir ini dan sebelum akhir-akhir ini pun ramai orang-orang yang tak sihat, yang kurang sihat. Apakah sudah terlewat bagi kita untuk berubat apabila kita ini tidak sihat ataupun kurang sihat? InsyaAllah penyakit-penyakit boleh disembuhkan jika dirawat seawal-awal kena. Ibarat kita kena racun lah. Kalau kena racun-racun haiwan ataupun terminum racun, sebelum sempat ia menjalar ke serata badan, sebelum dia sempat bersebati dengan tubuh badan kita, sebelum dia sempat sampai ke jantung dan seumpamanya, jika dirawat insya-Allah sembuh.
Bagaimana jika sudah terlambat? Sudah terlambat pun kita usaha juga, ikhtiar juga. Kerana insya-Allah boleh dikurangkan mudaratnya. Dan tak mustahil juga boleh sembuh. Walaupun kemungkinannya untuk sembuh itu agak kecil, tapi tetap tak mustahil. Bagaimana jika sudah lama sangat? Dah lama dah tak sihat tu. Mungkinkah tidak dapat mengubah apa-apa? Ya, mungkinlah tak dapat mengubah apa-apa, tetapi usaha dan ikhtiar kita itu tetap Allah suka dan tetap mendapat pahala di sisinya. Itu yang kita mahu. Jika kita rugi di dunia ini pun, di akhirat tentulah kita nak untung. Dan tak mustahil juga boleh kurang mudaratnya, serta tak mustahil juga boleh sembuh, walaupun sangat kecil kemungkinan untuk sembuh itu. Kita tak sihat, usaha dan ikhtiar saja. Kita berdoa, usaha dan ikhtiar dengan gigih, serta terus harapkan keajaiban daripadanya. Dulu kita mungkin tidak tahu, tapi sekarang mungkin kita sudah ada tahu. Dulu mungkin kita tiada faham, tetapi kini mungkin sudah ada faham. Dulu mungkin kita tiada sedar, tetapi kini Allah sudah beri sedar. Dulu mungkin kita ada silap, tapi kini kita sudah ada benar. Dulu mungkin kita tak mahu ikut, tapi kini kita mula mahu ikut, berusaha dan berikhtiar. Dulu kita mungkin nampak satu jalan ke arah kesembuhan, tetapi kini mungkin kita sudah menyaksikan beberapa pilihan. Dulu mungkin kita berasa cukup dengan diam dan menunggu sahaja, tetapi kini mungkin hati kita sudah terbuka untuk bertindak. Semoga Allah mudahkan segala urusan seluruh umat. Cintai diri, cintai ummah. Jika kita ada masalah kesihatan, terus usaha dan ikhtiar untuk merawat dengan gigih. Tuan-tuan yang dimuliakan, musim PRU sudah pun berlalu, tetapi bahangnya masih ada juga. Jadi kita ucapkan tahniah kepada hamba-hamba Allah yang dalam sebulan itu, yakni menjelang PRU, ketika PRU dan selepas PRU, yang dalam sebulan itu sampai sekarang lah, tidak ada menfitnah walau sekali, tidak ada menghina walau sekali, tidak ada bercakap kotor walau sekali, tidak ada mendedahkan keaiban, tidak ada merendah-rendahkan, tidak ada menjadikan orang lain sebagai bahan ejekan dan tertawaan. Lebih-lebih lagi di media-media sosial. Hamba-hamba Allah seperti kalian sangat asing. Dah jadi ghuraba, dah jadi pelik, bahkan hampir-hampir pupus. Kalianlah kaum yang dirindu lagi dinanti-nanti. Doakanlah kami yang serba lemah ini. Baiklah, seterusnya kita nak melihat ujian-ujian pada akhir zaman, khususnya pada zaman akhir. Jadi berdasarkan surah Al-Kahfi, surah yang sangat berkait rapatlah dengan zaman akhir ini, kita memetik beberapa bahagian yang penting untuk kita dapat memandang dengan lebih jelas apa yang berlaku sebelum ini, ketika ini dan akan datang, setakat yang diizinkan oleh Allah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 7, maksudnya, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Jadi ayat ini dia bercerita tentang ujian keduniaan. Ujian keduniaan ini kita semua pun terkena. Ada yang lulus, ada yang kandas. Rata-rata orang tak sanggup nak berpisah dengan keduniaan. Dalam banyak keadaan, manusia dia akan lebih memilih keduniaan.
Ayat 10. Ingatlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami. Kenapa mereka ni lari ke gua itu? Cerita tentangnya sudah biasa kita dengar, ramai orang cerita. Kita ringkaskan di sini. Nak cerita tentang Ashabul Kahfi ini. Mereka mengalami ujian daripada pemerintah, pihak berkuasa. Sampaikan mereka jadi golongan yang sangat kecil, golongan yang sedikit jumlahnya, dan mereka tak terdaya untuk berbuat apa-apa. Selain itu, ada juga ujian daripada masyarakat. Boleh dikatakan hampir semua masyarakat yang nak stay dengan penguasa pada zaman itu, mereka bersama-sama penguasa, tak berani menentang apa tindakan penguasa tu, mereka ikutlah. Penguasa menyembah apa pun mereka ikutlah. Jadi golongan Ashabul Kahfi yang sangat kecil ini, mereka ini teruji dengan masyarakat. Di situ juga ada ujian ad-din, ujian agama, ujian jalan hidup yang benar, dari sudut keagamaan dan jalan hiduplah ad-din. Di sana juga ada ujian akidah. Sebab itu mereka menyelamatkan diri. Mereka berusaha selamatkan diri ini, ataupun mereka lari ini, bukan tanda mereka lemah tawakal. Kalau mereka lemah tawakal, tak masuklah cerita tu dalam Al-Quran. Mereka ni orang yang kuat tawakal. Mana boleh kita kata, kalau kamu betul-betul orang kuat tawakal serah pada Allah, duduk sajalah dalam masyarakat. Takut apa dengan raja zaman itu? Takut apa dengan masyarakat? Duduk ya, tawakal kepada Allah, serah saja. Tapi Ashabul Kahfi tak buat macam itu. Dan mereka juga terkena ujian kebebasan bergerak. Dia terpaksa mengasingkan diri. Jadi ada ujian daripada pemerintah, penguasa, ujian daripada masyarakat, ujian dari sudut ad-din, dari segi akidah, ujian dari segi kebebasan bergerak, ujian dari segi keduniaan. Itu yang mereka hadapi. Ayat ke-19. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Ayat 11. Dan ayat 19 pula, Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Jadi dua ayat ini dia bercerita tentang apa? Tentang as-sa'ah, tentang masa. Ujian dari segi as-sa'ah, ujian dari segi masa, dari segi zaman. Ayat ke-15. Mereka berkata pula sesama sendiri, kaum kita itu menyembah beberapa Tuhan yang lain daripada Allah. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Tetapi ternyata mereka tu tak dapat berbuat demikian. Mereka suruh saja. Saja berhujah, tak mampu. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Jadi di sini ujian dari segi kehujahan, ujian dari segi kebenaran, ujian dari segi maklumat. Ada pula orang hari ini segelintirnya nak menyamakan diri mereka dan tindakan mereka dengan pemuda-pemuda Al-Kahfi. Sikit-sikit mungkin ada sama, tapi kalau banyak-banyak tu tak sama. Ada bezanya. Mengapa? Kerana Ashabul Kahfi ditidurkan, kita tidak ditidurkan. Ashabul Kahfi, mereka ni dicukupkan keperluan. Walaupun tidur tapi cukup keperluan mereka. Kita ni dahlah tidak ditidurkan dan keperluan kita tidak dicukupkan. Pemuda-pemuda itu, mereka tak perlu nak cari kerja, tak perlu cari makan, tak perlu cari minum, tak perlu belajar,
tak perlu beramal ibadah dan sebagainya. Bahkan apabila mereka terjaga antara yang awal, selepas memuji Allah dan sebagainya, antara yang awal mereka cari ialah makanan. Mereka hantar utusan, sahabat mereka pergi menyamar, diam-diam pergi ke kota untuk mencari makanan. Jadi mereka jaga-jaga, terus cari makanan, terus cari masyarakat. Jadi tak sama dengan keadaan kita. Mereka juga tidak dapat dicari oleh musuh-musuh mereka. Mereka tak dapat dikesan oleh musuh-musuh mereka. Berbeza dengan kita. Kita zaman ini mudah saja orang kesan. Tambah-tambah pula dengan kemajuan teknologi. Jadi kita tak sama dengan penghuni-penghuni gua tu. Mereka walaupun lena tapi tak berubah usia. Tidur ratus-ratus tahun macam tu lah. Tapi kita ni berubah. Bila kita tidur, umur kita makin meningkat, makin berubah. Jadi jangan banyak nak disamakan, tak sama. Sebab ada segelintir orang kata, tindakan kami zaman ini mengikut sebagaimana kumpulan Al-Kahfi, pemuda-pemuda tu kan. Tak sama. Sebab itu kita ini kena ada ilmu tentang zaman akhir. Tak memadai dengan ilmu tentang akhir zaman. Dan secara khususnya mestilah ada ilmu tentang as-sa'ah. Barulah pilihan tindakan kita itu selaras dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita. Tindakan kita itu mungkin salah, mungkin betul. Kalau boleh kita nak yang tepat. Ayat ke-19. Dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kamu. Jadi mereka ni nak pergi ke kota tu kena senyap-senyap, kena menyamar, jangan sampai orang terperasan. Ini dia cerita tentang kerja-kerja belakang tabir, kerja-kerja perisikan, kerja-kerja intelligence. Dalam menghadapi zaman fitnah, kita ni kena dapatkan maklumat daripada 4 sumber. Biasa orang 2 sumber saja, dengan itu mereka menghukum itu, menghukum ini, memutuskan itu, memutuskan ini. Sebenarnya tak cukup. Satu, kita kena ada maklumat daripada persekitaran kita. Dari media, dari bahan bacaan, dari apa yang kita lihat, apa kita dengar, apa kita cakap. Yang kedua, yang datang dari dalam diri kita, yakni tafakur kita, fikir kita, pertimbangan kita. Yang ketiga, daripada ilmu-ilmu di belakang tabir, daripada perisikan, daripada maklumat-maklumat kerahsiaan. Yang keempat, ilmu daripada Allah, ilmu laduni, ilmu ilham. Jadi kita dapat sikit-sikit pun jadilah. Daripada sekitar kita dapat 10%. Daripada fikir diri kita sendiri dapat yang betul tu 10%. Contoh saja. Daripada maklumat-maklumat belakang tabir dapat 10%. Yang kita mohon daripada Allah tu dapat 10%. Campur-campur dapat 40% jadi. Tapi kalau kita mengharapkan ilmu daripada sekitar, sekeliling, dan juga ilmu yang kita duk fikir sendiri saja, baru 20%, dia tak memadai. Tak memadai untuk berhukum, untuk membuat keputusan, untuk mempertimbang. Pemuda-pemuda gua ini, orang nak bina bangunan. Dekat tempat gua mereka tu, ada yang nak bina masjid. Maksud dia mereka ini dikenang, dihargai, dipandang selepas zaman mereka. Jadi kalau ada pejuang-pejuang pada zaman kita sekarang ini pun, sekarang ni tak ada lagi, tak tahu lagi. Tapi mereka ni akan dikenang selepas hari-hari yang akan datang, lambat lagi. Barulah dikenal, mereka ni pejuang rupanya. Samalah macam kisah Mat Kilau, Datuk Bahaman semua kan. Pada zaman mereka dianggap sebagai orang tak baik lah, penentang. Masyarakat pun anggap macam itu. Tapi bila zaman kemuncak mereka tu dah berlalu dah,
baru diangkat sebagai tokoh. Ayat 29. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka, yang meliputi mereka laksana kemah. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair, yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu, dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Ini apa dia ni? Balasan kepada orang-orang yang zalim. Jadi kita jangan termasuk dalam kalangan orang yang zalim, yang menzalimi. Jangan tersokong orang yang zalim. Jangan tercenderung kepada orang yang zalim. Sebab balasan dia sangat teruk. Ada lagi balasan-balasan lain yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Ayat ke-34. Aku lebih banyak harta daripada kamu, dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai. Ini nak kata ujian dari segi harta, ujian dari segi pengaruh, kekuasaan, ketinggian, kemuliaan. Ujian dari segi jumlah pengikut ramai, pendokong-pendokong pengikut ramai. Ini semua sebenarnya hijab-hijab kepada kebenaran. Jika kita tak betul-betul ambil penelitian, kita jangan sesekali mengukur kebenaran itu dengan harta, dengan pengaruh, dengan jumlah pengikut. Tapi biasanya itulah yang berlaku. Oh, orang itu dia jawatan tinggi, ramai dokongan, ramai orang sokong, ada kekuasaan, ada harta. Cakap dia tentulah betul. Yang kamu apa pun tak ada. Cakap kamu salah. Jadi jangan terpengaruh. Surah Al-Kahfi dah bagi ingatan kepada kita. Ayat ke-60. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Ini maksud dia, kena berkorban, kena cari mursyid, dan kena ada teman. Ilmu pula mengikut tahap orangnya. Nak kira kan Nabi Musa dia ada ilmu, sampai dia merasakan mengikut pengetahuan dia, dialah orang yang paling berilmu pada zaman itu. Dia ada jawatan, dia ketua, dia ada pengaruh. Berapa ramai kaum Bani Israel bawah dia. Dia ada kekuasaan, dia ramai pendukung. Tetapi maklumat yang lebih lagi itu ada pada Nabi Khidir, yang dia tak ada pengikut pun. Dia tak ada pegang apa-apa jawatan. Dia tak ada apa-apa pengaruh, seorang-seorang dia saja. Ini semua dalam Al-Kahfi ni banyak. Dia bagi kita hint-hint. Maklumat terus pun ada, maklumat tersurat, maklumat tersirat pun ada. Kita ikut Al-Kahfi ni. Tapi masalahnya kita ni lebih suka ikut orang dan kita mengikut diri kita sendiri. Allah bagi dah panduan-panduan dalam Al-Kahfi. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi. Ni Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa, kamu tak akan sanggup sabar. Sebab ada benda yang kamu tak dapat nak tahu sampai hakikat dia. Maksud dia tak cukup kita ni dengan 2-3 sumber maklumat. Kita kena ada mohon kepada Allah tu. Allah bagi kita busyra, Allah bagi kita mimpi-mimpi yang benar, Allah bagi kita petunjuk. Kena ada yang itu. Nak dapat yang itu tu memang kena sangat banyak pengorbanan. Kemudian tentang 3 pengalaman Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang pertama, nak bagi hint kepada kita, akhir zaman ini kita akan alami ujian dari segi kerjaya, dari segi harta. Ini berdasarkan kisah Nabi Khidir. Dia rosakkan satu perahu kepunyaan seorang hamba Allah
Tapi yang dia buat itu sebenarnya benar. Pengajaran dia ujian dari segi kerjaya. Kita tak cerita panjang lah. Sebab orang selalu ramai dah cerita pasal benda ni. Kita bagi kesimpulan apa benda yang penting daripada cerita tu. Yang kedua, ujian dari segi anak-anak kecil. Kan, bila mana Nabi Khidir dia jumpa satu orang kanak-kanak, terus dia bunuh. Nak bagi tahu kepada kita, akhir zaman ini kita pun akan menghadapi ujian dari segi kanak-kanak. Mungkin ramai kematian, ramai tak sihat, ramai kena culik dan sebagainya. Yang ketiga, ujian dari segi masyarakat juga. Ini apabila Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai ke satu tempat, mereka ada minta sedikit makanan, tapi masyarakat di situ tak pedulikan mereka, tak mau bagi langsung. Tapi tiba-tiba mereka buat satu jasa, mereka perbaik satu dinding atau satu tembok atau satu binaan. Padahalnya biar sajalah. Bukan mereka punya pun, orang kawasan itu. Cerita tu pun panjang, kita tak mau cerita yang itu. Kita nak ambil intipati dia, ujian dari segi masyarakat. Bila mana akan ada penafian, akan ada sekatan kemudahan untuk mendapatkan makanan, akan ada pemulauan, akan ada diskriminasi, akan ada tak dipedulikan. Disanggupkah kita nak menghadapi, nak melalui, nak mengatasi, nak bersabar dengan 3 jenis ujian ini? Surah Al-Kahfi ni dia banyak bagi hint tentang akhir zaman. Itulah antara hint-hint. Kemudian ayat 96 sampai 98. Kisah Zulkarnain. Kata Raja Zulkarnain, bawalah kepada aku ketul-ketul besi, sehingga apabila ia berkumpul separas tingginya menutup lapangan antara 2 gunung itu, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu, sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu, Ya'juj Ma'juj, dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Lagi, setelah itu berkatalah Zulkarnain, ini ialah suatu rahmat daripada Tuhanku. Dalam pada itu, apabila telah sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Nak cerita tentang apa? Antaranya nak bercerita tentang 4 rukun agama, 4 fardu agama, 4 tungku agama, 4 tiang agama, 4 pagar agama yang berada dalam hadis Jibril. Sebab itu kita tekankan 4. Al-iman, tungku al-iman, akidah, iaitu untuk mengenal. Yang mana cerita dia? Kena kenal yang mana ketul-ketul besi, yang mana lembah, yang mana gunung, yang mana api, yang mana alat pengangin, yang mana tembaga. Bila kata mengenal ni, bahagian akidah, tungku al-iman, untuk mengenal. Macam kita nak berabdi kepada Allah, nak menyembah Allah, kita kena kenal yang mana Allah. Itu akidah. Dan di mana pula tungku al-Islam ni? Al-Islam ni fiqh ataupun cara-cara. Fiqh, cara-cara. Kalau dalam ibadah ni, cara-cara sembahyang, cara-cara taharah, cara-cara mengerjakan haji. Itu fiqh. Dalam ayat Al-Kahfi ni, antara cara-cara yang dia ceritakan, dia suruh kumpul. Kemudian tinggi dia setakat ini. Dan cara dia kena tiup.
Lepas tiup tu pula ada kena tuang pula tembaga. Ini semua cara-cara. Bila cara-cara ini, Tunku Al-Islam. Seterusnya, Tunku Al-Ihsan. Al-Ihsan ni tasawuf, sufi, tariqah di dalamnya. Akidah tadi untuk mengenal, fiqh tadi untuk tahu cara-cara nak buat. Tasawuf ni untuk percantik, perkemas, bagi lebih berkualiti. Yang tu tasawuf, Tunku Al-Ihsan. Di mana cerita tentang tasawuf ni? Tuang tembaga. Sebab kalau biar besi saja, besi dia tak boleh tahan dalam tempoh masa yang sangat lama. Kerana besi ni dia boleh dirosakkan oleh persekitaran. Lama-lama dia boleh berkarat, dia boleh berlubang, dia mudah akan dapat dipecahkan. Tapi bila diliputi dengan tembaga, dia akan bertahan lama. Sukar. Sebab tembaga ni dia tak berkarat. Jadi kualiti. Bila kata kualiti ni, tasawuf. Dan Tunku yang keempat iaitu Tunku As-Sa'ah. Di mana cerita As-Sa'ah ni? Bila Zulkarnain kata, dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, dia cerita tentang masa, dia akan menjanjikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Jadi di sini dia bagi penekanan kepada empat. Keempat-empat Tunku agama. Bukan dua, bukan tiga, kena empat. Jibril bagi empat, Nabi Muhammad pun dia sambung empat juga. Imam Al-Ghazali, ulama-ulama lain pun empat juga. Wali-wali Allah pun bagi empat juga. Kita pun tekan empat juga. Antara kaedah mursyid menyampaikan, macamlah dalam dunia sufi juga, ada pelajaran-pelajaran, dapatan-dapatan dan tempat-tempat yang guru mursyid dia tak dapat nak bagi tahu. Bukan dia tak mau, ada kekangan-kekangan tertentu, dia nak khabarkan itu secara terang-terang, tapi tak dapat. Lalu si mursyid tadi, si guru tadi, dia memberikan itu melalui dengan cara lain, iaitu dengan cara dia bagi panduan-panduan, dia beri isyarat-isyarat, dia beri rumus-rumus, dia beri kiasan-kiasan dan petunjuk-petunjuk untuk sampai ke situ. Sesiapa yang mengikut panduannya dengan hati yang jernih, insya-Allah ramailah yang sampai. Yang tak ikut, tak adalah yang sampai. Begitulah umumnya. Jadi ada kekangan-kekangan yang sukar untuk kita nak jelaskan. Kita sampaikan itu dengan cara-cara yang disebutkan tadi. Jadi itu, kita ikhlaskanlah hati, kita jernihkan hati, kita banyak sangka baik, dahulukan sangka baik, ikut panduan-panduan dan bertindak. InsyaAllah ada rezeki, ada. Tidak semua rahsia, semua maklumat boleh dia cerita. Dia mengikut keadaan. Ada rahsia yang besar mudaratnya jika dibuka. Mudarat pada diri masih tidak mengapa, tetapi jika sudah mudarat kepada yang lain-lain juga, itu yang kita tidak sanggup untuk membiarkannya. Nama pun rahsia. Akan lebih ramai yang tidak memahami, kerana mereka tidak mengetahui dan menyedari apa yang telah, apa yang sedang dan apa yang akan dihadapi. Maka sebahagian mereka akan menghukum-hukum mengikut pendapat, membuat keputusan-keputusan mempertimbang mengikut pendapat dan emosi sendiri-sendiri. Itulah risiko yang terpaksa dihadapi. Namun jangan engkau bergundah hati. Maafkan saja. Serahkan kepada yang Maha mengetahui. Kerana kita ini mendoakan yang terbaik untuk semua orang. Jangan hilang atau berkurang kasih sayang. Kita terus dahulukan sangka baik kepada semua, sekalipun mereka mendahulukan sangka buruk kepada kita. Nak buat macam mana? Sudah tentu ada sesuatu hal yang luar daripada biasa, hinggakan sebegitu tindakan yang dipilih oleh kita. Kata orang tua-tua, jika tidak berada-ada, masakan tempua rendah sarang. Baiklah.
Hadirin yang dimuliakan dan para penonton yang dikasihi sekalian, tentang sanad ilmu as-sa'ah. Melalui sanad tarikhah Ghazaliyah ni, daripada Imam Al-Ghazali, dia ada turun 4 jenis ilmu. Ilmu tarikhah itulah yang khusus, yang utamanya. Tetapi ada 3 lagi ilmu yang menjadi pengiringnya. Imam Ghazali ni dia cukup suka membuat pembahagian kepada 4. Siapa yang biasa dengan karya-karya dia, ilmu-ilmu dia, banyak benda dia kategorikan kepada 4. Akidah pun 4. Yang pertama, dalam sanad tarikhah ini turun tentulah ilmu tarikhah Ghazaliyah. Ini ilmu Tunku Al-Ihsan, tentang tasawuf, tentang sufi, ma'rifah dan sebagainya. Yang kedua, turun bersama-sama sanad ini juga ilmu akidah, iaitu Tunku Al-Iman. Di dalamnya ada Usuluddin, Kalam. Sebab itu Imam Al-Ghazali ini dia ada sukatan pelajaran akidah dia sendiri. Kita rata-rata kita menggunakan sukatan pelajaran sifat 20. Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang ada dalam kitab Ihya sampai sekarang pun, dia menggunakan rukun yang 3. Tapi isi kandungan sama. Lebih kurang samalah, susunan gitu lain-lain. Imam Ghazali dia ada sendiri dia. Jadi jangan terkejut bila kata, Imam Ghazali tak ikut sifat 20 kan? Dia ada susunan dia sendiri. Rukun yang 3. Yang ketiga, bersama-sama dengan sanad ini juga turunnya ilmu alam. Ilmu alam ini, sebagaimana yang selalu kita sebut, bukan ilmu geografi. Ilmu alam ini maklumat-maklumat. Sejak zaman sebelum makhluk diciptakan, sampailah ke zaman akhirat esok ni. Itu ilmu alam. Ilmu alam ni ada 7 bahagian. Kita ada pernah buat kuliah khusus, kita cerita sebuah sikit lah ilmu alam. Dan yang keempat, bersama-sama Tariq Ghazaliyah ini turun juga ilmu as-sa'ah, ilmu zaman akhir, ilmu tentang zaman fitnah, zaman mahdi, zaman kehancuran dan yang sekitarnya. Oleh sebab itu, mursyid dalam Ghazaliyah ini dia ada keempat jenis ilmu. Sebab dia turun itu sekali, walaupun pengkhususan dia kepada tarikhah Al-Ihsan. Jadi hari ini kita bentangkan sanad ilmu as-sa'ah ini. Dia ada sanad dia. Kita tengok dari zaman Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dia ambil daripada siapa? Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dia mengambil daripada gurunya Abu Al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah, Imam Al-Haramain. Imam Haramain pula mengambil daripada gurunya Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, yang mengambil daripada gurunya Yusuf bin Muhammad, yang mengambil daripada gurunya Abu Talib Al-Makki, yang mengambil daripada gurunya Abu Sa'id Al-Arabi, yang mengambil daripada gurunya Junaid Al-Baghdadi, daripada gurunya Siri As-Saqati, daripada gurunya Ma'ruf Al-Qarhi, daripada gurunya Daud At-Ta'i, daripada gurunya Habib Al-Ajami, daripada gurunya Hasan Al-Basri, daripada gurunya Huzaifah ibnu Yaman, daripada gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad naik ke atas. Ini sanad turun ke bawah pula sampai ke zaman kita ini. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memberikan kepada muridnya Ali As-Sulami, ini imam perang salib. Ali As-Sulami memberikan kepada muridnya Marwan bin Ali Al-Thanzi, yang memberikan kepada muridnya Ibnu As-Sakir, kepada muridnya Bahauddin Al-Qasim bin Ali,
kepada muridnya Ibnu Salah, kepada muridnya Kamaluddin Salal, kepada muridnya Imam An-Nawawi, kepada muridnya Alauddin Al-Athar, kepada muridnya Abdul Rahim bin Husain Al-Iraqi, kepada muridnya Abi Zur'ah Ahmad bin Abdul Rahim Al-Iraqi, kepada muridnya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, kepada muridnya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, kepada muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, kepada muridnya Nuruddin Ali Az-Ziyadi, kepada muridnya Sultan bin Ahmad Al-Muzahi, kepada muridnya Mansur At-Tuhi, kepada muridnya Abdullah bin Salim Al-Bishri, kepada muridnya Ahmad Ad-Dufri, kepada muridnya Isa bin Ahmad Al-Barawi, kepada muridnya Muhammad bin Ali Asy-Syanwani, kepada muridnya Sayyid Ahmad Ad-Dayurbi, kepada muridnya Syekh Ismail bin Muhammad Salim, kepada muridnya Syekh Muhammad bin Abdullah, kepada muridnya Kiai Soleh Gunung Pondok, kepada muridnya Ustaz Abdullah Khandaq, kepada muridnya Ustaz Muhammad Saleh Abdul Rahman, kepada muridnya Abu Zulfiqar Al-Absyari. Itu saya lah, Al-Fakhir lah tu. Saya duduk pada sanad yang ke-41 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sanadnya. Sanad pengajian ilmu as-sa'ah. Ringkas kata, ilmu-ilmu yang dia bertaraf mazhab, dia akan datang dengan kaedah. Dia ada kaedah-kaedah dia. Baik ilmu akidah dalam tungku al-iman, ada kaedah-kaedah. Baik ilmu fiqh dalam tungku al-Islam, ada kaedah-kaedah. Baik ilmu tasawuf dalam tungku al-ihsan, ada kaedah-kaedah dia. Begitu juga dengan ilmu tentang zaman akhir, tungku as-sa'ah, ada kaedah-kaedah. Ia tak boleh direka-reka, dikaji-kaji, difaham-faham begitu sahaja tanpa kita mengikut kaedah-kaedah. Itu akan jadikan tak menentu. Macamlah tiba-tiba kita ni nak mengkaji sendiri fiqh, kita tak mau mengikut kaedah-kaedah yang dibuat oleh mazhab-mazhab, dia akan jadi kacau. Ataupun dari segi akidah, saya nak buat saya punya sendirilah, tak mau ikut kaedah-kaedah Abu Mansur Maturidi ke, Abu Hasan Asy'ari ke, saya sendiri punya, dia akan jadi kacau juga. Tasawuf sama, as-sa'ah pun sama, mesti ada kaedah yang telah diturunkan. InsyaAllah dalam pelajaran yang akan datang nanti, perkongsian yang akan datang nanti, bukan kata pelajaran, perkongsian lah, kita nak mula kongsi akan kaedah-kaedah yang telah diperturunkan dari guru ke guru, sampailah ke zaman kita. Nampaknya setakat itu sahajalah perkongsian kita pada kali ini. Untuk pengajian kali ini, kita tak sempat nak buat slot-slot yang biasa kita ada. Kita ada slot tentang tafsir mimpi, kita ada slot tentang prepping, itu tak sempat. Dari segi berita-berita semasa pun tak banyak pula yang sempat. Antaranya kita kongsi sikit-sikit, Puteri Sulong Raja Thailand berusia 44 tahun. Dia bergantung kepada alat bantuan pernafasan kerana dia tiba-tiba rebah, terkena serangan jantung sewaktu melatih anjing peliharaan. Ini lapor utusan. Lagi tentang bayam beracun. Bayam beracun mencetuskan amaran kesihatan segera, bertaraf segera di Australia. Mengapa? Kerana ramai yang memakannya mengalami penyakit teruk dan juga halusinasi. Mereka nampak benda-benda yang tak ada, mereka nampak benda-benda tu. Makan bayam. Ini lapor utusan. Lagi, tragedi tanah runtuh.
Di Jalan Batangkali Genting, ya, ini kita masih maklum lah. Ramai terkorban, ramai cedera, dan masih ada yang belum dijumpa lagi. Sampai setakat saya buat persiapan untuk kuliah ni. Lagi lebih 120 orang maut dalam banjir terburuk di Kongo. 3 hari Kongo buat berkabung seluruh negara. Polis Turki menahan 44 orang suspek perisik Mossad. Jadi kita nak tutuplah ni. Kesimpulannya, ilmu as-sa'ah ini masih sangat asing dalam masyarakat kita. Bahkan bagi masyarakat dunia pun. Sebab dia nak keluar itu, dia mengikut as-sa'ah juga. Oleh sebab itu, kita mestilah segera menghidupkannya kembali. Kita berharap semoga Allah sejahterakan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Yang berilmu akhir zaman biasanya akan bertenang. Yang berilmu zaman akhir biasanya akan berjuang. InsyaAllah jumpa lagi. Jaga agama, jaga umat, jaga diri, jaga keluarga, jaga amalan, jaga kesihatan, jaga kanak-kanak, jaga warga tua. Tolong doakan kami agar sihat di dunia dan sihat di akhirat. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Sekadar itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.